Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yang mana pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang ke-327 yang bertajuk hendaklah seseorang tidak mengatakan tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik, untuk membicarakan tajuk ini Imam Bukhari kemukakan satu riwayat. Tajuk ini sebenarnya menyentuh berkenaan dengan satu bentuk adab ataupun kita kata akhlak seseorang muslim itu dalam isu menakalkan maklumat. Sebenarnya kalau kita perhatikan sikap Nabi SAW dalam kes menakal maklumat ni, dia sebenarnya sangat ketat. Sangat ketat. Maknanya kita tidak boleh menyebarkan maklumat, menyampaikan maklumat, sebut sesuatu kecuali yang kita pasti maklumat itu benar. Kalau maklumat itu tidak benar, maka tidak boleh. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW pernah sebut bahawa kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Boleh dah ataupun sudah cukup alasan dah. Boleh dah kita kata seseorang itu pendusta bila dia sebarkan maklumat. Setiap kali dia sampai maklumat kepada dia, setiap kali ada maklumat dia terus sebarkan tanpa membuat tabayyun, tanpa membuat pengesahan. Perbuatan itu sudah cukup dah sebagai alasan untuk dikatakan dia itu kadzib, berdusta. Bahkan dalam setengah riwayat lain menyebutkan bahawa, katakanlah, hadis ni saya tidak ingat dengan lengkap dia punya teks dia, cuma maksud dia jelas bahawa Nabi kata, katakanlah seseorang itu dia sebar maklumat tanpa membuat pengesahan, tanpa membuat tabayyun, disebar maklumat, tiba-tiba maklumat itu benar, tiba-tiba benar maklumat itu, Nabi kata dia tetap dikira berdusta. Sebab apa? Sebab itu hanya kebetulan. Daripada sini kita dapati bahawa Nabi SAW menekankan bahawa maklumat itu yang kita nak sebar itu, dia mesti melalui proses tabayyun, membuat pengesahan benar. Maknanya ketat. Penyebaran maklumat ini dia tidak mudah dalam agama. Sebab apa? Sebab maklumat yang masuk dalam minda seseorang itulah yang memberi kesan kepada tindakan seseorang. Sebab kita ni bertindak, hadirin dan hadirat, kita ni manusia ni, tak kiralah Islam ke tidak Islam ke, kita bertindak berdasarkan maklumat. Kita buat keputusan, kita bertindak, semua berdasar kepada maklumat. Sebab tu agama Islam dia memperwajibkan maklumat itu mesti sahih untuk disebarkan. Bayangkan kalau maklumat itu tidak sahih, tiba-tiba orang kita sampaikan maklumat itu kepada orang ramai akan proses maklumat itu. Ialah kalau kita lihat dalam buku-buku, misalnya Ad-Dawabitul Ma'rifah, ni salah satu buku falsafah Islam yang ditulis oleh Dr. Hasan Habannakah. Dia kata semua manusia terima, non-muslim ke, muslim ke, non-muslim ke, pakar-pakar dalam kita kata yang berkait dengan fikrah
berkait dengan pemikiran manusia, buat kajian tentang akal manusia, semua mereka setuju bahawa akal ini kerja akal, aktiviti akal ini adalah memproses maklumat. Jadi kalau maklumat itu tak betul, maka natijah yang akan dikeluarkan itu akan salah. Bila salah, di situlah dia akan berlaku banyak perkara-perkara yang pincang. Jadi beratlah. Sebab itulah apabila kita tidak boleh yakini maklumat itu, kita kena kata saya tak pasti, wallahu alam. Ataupun kalau kita maklumat kita berat sangka kepada benar, kita kena sebut saya ingat saya begini, kalau tak silap ingat atas saya begini. Itu semua tu ada dalam hadis Nabi. Ada dalam hadis Nabi. Baik. Hadis yang ke-764, An Ibn Abbas, la yaqulanna ahadukum li syai'in la ya'lamu Allahu ya'lamu wallahu ya'lamu ghaira dhalik fa yu'allimu Allahu ma la ya'lam fadzaka 'inda Allahi 'azim. Daripada Ibnu Abbas ia berkata, janganlah seseorang di antara kamu mengatakan tentang apa yang dia tidak ketahui. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Allah mengetahuinya, Allah juga mengetahui selain daripada itu. Seolah-olah dia mengajari Allah apa yang dia tidak tahu, padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Apa maksud? Saya ulang sekali lagi. Ibnu Abbas ni riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni hadirat, ni Ibnu Abbas ni kalau kita belajar tentang ilmu rijal hadis, dia ni termasuk sigharus sahabah, antara sahabat yang peringkat kecil lah kita kata, tetapi dari segi kemampuan ilmunya dikagumi oleh sahabat-sahabat yang senior ni. Dan dia ni antara sahabat Nabi yang didoa oleh Nabi. Nabi pernah buat begini pada Ibnu Abbas. Nabi masukkan ibu jari dia di langit Nabi, kemudian Nabi masukkan dalam mulut Ibnu Abbas, dan Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas ini, itu sepupu Rasulullah dia ni, ajarilah dia kefahaman yang mendalam terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Sebab itulah Ibnu Abbas ni dianggap sebagai maha guru tafsir di kalangan sahabat. Mana sahabat-sahabat utama pun rujuk pada dia. Apa kata dia? Dalam hadis ni dia membuat kenyataan, dan sanad hadis ni sahih. Sanad hadis ni sahih. Janganlah seseorang kamu, ni saya terjemah secara mafhum supaya mudah faham. Janganlah seseorang kamu bila dia tidak tahu tentang sesuatu, dia kata Allah tahu, dan Allah tahu selain daripada itu, seolah-olahnya dia nak mengajar Allah, dia nak menentukan yang ini Allah tahu, yang ini Allah tak tahu. Seolah-olah begitu. Jangan kata begitu. Bila kita tidak tahu, Ibn Abbas kata jangan kita kata bila kita tidak tahu, kita pun kata Allah tahu masalah ni, dan Allah lebih tahu daripada itu. Tetapi dalam riwayat lain yang Nabi perintahkan kita kata bila kita tidak tahu, wallahu a'lam bimurad, Allah saja yang maha mengetahui. Allah saja yang maha mengetahui itu, dia bukan merujuk kepada maklumat itu, bukan merujuk kepada apa yang khusus itu. Wallahu a'lam bimuradih, mana Allah tahu semua perkara, saya tidak tahu. Itu maknanya kita meletak kedudukan kita ni hina di sisi Allah, dan kita mengangkat kedudukan Allah sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata Allah tahu masalah ni, saya tidak tahu, dan Allah lebih tahu lagi daripada itu. Perkataan sebegitu pun tidak dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Sebab apa? Dalam kenyataan ini Ibnu Abbas kata, bila kita berkata begitu seolah-olah kita menentukan yang ini Allah tahu, yang ini Allah tak tahu. Tidak boleh. Bahkan kita kata wallahu alam bimurad, Allah saja yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui. Sekadar itu tak apa. Baik. Dalam hadis ini terdapat peringatan supaya kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita bertindak, kita berkata, buat kenyataan seolah-olah kita yang menentukan sesuatu terhadap Allah itu. Itu maksudnya. Sebab itulah dalam riwayat lain, Sayyidina Abu Bakar misalnya dan beberapa orang sahabat dalam setengah riwayat, mereka bila mereka tidak tahu,
Kalau dia kata Allahu a'lam, apa ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau dalam bab agama, kalau dalam isu-isu agama, dia akan kata Allah dan Rasul lebih mengetahui, saya tak tahu. Jadi lebih mengetahui itu mana perkara ini dan juga perkara lain. Tapi kalau dalam hal-hal dunia, dia kata saya tak tahu tentang perkara ini. Kalau hal dunia, dia kata begitu saja. Ataupun dia sebut Wallahu a'lam bimuradi. Tapi kalau dalam bab agama secara khusus, beberapa riwayat kita jumpai, dalam ni pun ada, akan datang lah. Biasa sahabat, dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Ni kalau dalam isu-isu agama lah, isu-isu yang menyentuh berkenaan dengan fakta-fakta agama, dia akan kata. Sebab itulah hadirin hadirat, kalau kita perhatikan perawi-perawi hadis, bahkan sahabat-sahabat Nabi, daripada ucapan dia tu kita boleh tahu dia pasti ataupun tak pasti satu-satu maklumat. Kalau dia pasti, dia akan kata, misalnya, inni asyhadu, sesungguhnya saya bersaksi masalah ini begini. Dia guna bahasa yang menunjukkan yakin. Satu. Yang kedua, kalau dia sama, dia tak jelas, tapi ingatan tu ada, mungkin betul, mungkin salah, dia akan kata seingat saya. Kalau tidak salah ingatan saya, maksud perkara ini begini. Maknanya dia, kenyataan dia tu, dia tidak sebut secara confirm, secara pasti. Jadi kita boleh proses maklumat tu dengan benar. Bahkan mengikut kaedah dalam periwayat hadis, dan ini merupakan nilai akhlak yang tinggi. Kalau kita tak yakin benar maklumat itu, tiba-tiba kita persembahkan dalam bentuk benar, itu termasuk dalam dusta. Maklumat ni kita 50-50, kita syak dalam hati kita. Tiba-tiba dia sebut kepada pendengar, sebut pada orang, seolah-olah dia yakin maklumat ini benar, beginilah. Padahal dalam hati dia tak yakin. Perbuatan itu perbuatan nifaq, perbuatan itu perbuatan orang munafik. Jadi kena berhati-hati. Kalau kita tak yakin maklumat tu, tiba-tiba kita nak sebut juga, kita kena guna bahasa yang tidak confirm, yang tidak menunjukkan yakin. Wallahu a'lam lah, kalau tidak salah ingatan saya begini, kita sebut begitu. Jadi pendengar ni dia akan proses dengan tepatlah maklumat tu. Dia kata ustaz tu pun, dia sebut pun dia tak yakin, tapi dia guna bahasa yang jelas. Kalau tidak salah ingatan saya. Biasa saya sendiri pun ada pengalaman, bila orang tanya, okey saya ingatan saya gini, tapi untuk confirm, insya-Allah saya akan confirm balik, saya akan rujuk balik, saya akan maklum. Tapi setakat saya ingat begini. Kadang-kadang ada maklumat begitu. Itulah disebut sebagai akhlak dalam ilmu bab menakalkan maklumat. Baik, seterusnya saya pergi kepada hadis seterusnya. Dia begini, hadirin, mana kalau maklumat yang kita sampai tu, khususnya maklumat agama, kalau tidak benar, dia berdosa. Dan dosa itu dosa besar. Itu masalah. Lebih berat lagi sekiranya maklumat itu berkait dengan agama, fakta agama, menyebabkan orang tersalah amal kerana kenyataan kita, orang tersilap faham kerana kenyataan kita, maka kita akan berdosa kalau kita tidak bertaubat. Dan kita tidak, dia tidak akan hilang dengan taubat semata-mata, tapi kena buat pembetulan. Itu memang disebut dalam kitab. Sebab apa? Sebab itu maklumat agama bahaya, hati-hati lah. Ni saya nak sebut pengalaman saya ni. Kalau ingat ni, rasa takut nak kuliah ni. Rasa takut nak kuliah. Saya kenal sekali, acak kali sebenarnya. Pernah saya kuliah ni di masjid besar lah di Kelantan. Saya kata dalam kenyataan saya tu, memang saya yakin lah masa saya sebut tu. Saya kata pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah dalam peperangan Badar, dia hendak bunuh ayah dia sendiri, tapi tak sempat sebab ayah dia ni kafir harbi. Memang saya baca dalam kitab begitu, saya pun sebut begitu. Kita pun tidak syak wasangka dalam isu ini, sebab saya baca begitu dalam kitab. Tiba-tiba bila selesai kuliah, saya nak balik ke rumah saya. Dalam perjalanan tu ada seorang yang dia salah seorang peserta yang ikuti kuliah itulah. Dia telefon pada saya, kata, ustaz, saya nak buat pengesahan maklumat yang ustaz sebut tadi, benarkah saya nak wakar tu nak bunuh ayah dia? Sebab saya ingat ayah dia meninggal dunia sebelum dia hijrah lagi. Kata sodahnya, buat kita pun jadi bela sebentar. Saya pun jadi terfikir, betul juga. Sedangkan maklumat tu pun kita tahu, macam mana boleh tak ingat? Kan saya nak wakar, ayah dia meninggal sebelum itu lagi. Saya kata minta maaf lah, sebab saya baca begitu, saya kena cek balik.
takut silap pembacaan saya. Bila saya balik, terus saya buka kitab tu, rupanya silap. Bahasa Arab ni kalau waladun mana anak, walidun makna ayah. Macam mana saya boleh nampak ada alif selepas waw itu? Padahalnya tak ada alif. Bila ada alif, kita akan baca mana kita kata Sayyidina Abu Bakar tu mana Yawad saya tak ingat dia punya ibarat, lebih kurang ni maknanya mana yuridu Abu Bakrin, arada Abu Bakrin an yaqtula walidahu. Itulah lebih kurang ibarat dia. Walidah tu mana ayah dia lah. Itu yang saya ingat je. Bila saya rujuk balik, rupanya tak ada alif. Mana arada Abu Bakrin an yaqtula waladahu, rupanya anak dia. Kerana masalah satu alif saja. Itu jadi maknanya orang hadirin yang ada ni hadirat, jangan kita ingat dia jahil. Kadang-kadang dia belajar dengan ramah guru, dia tahu, dia membaca. Zaman sekarang ni zaman maklumat. Jadi kalau begitu kita wajib perbetulkan balik. Jadi kuliah menghadap saya perbetul balik lah. Itu biasa berlaku. Sebab apa? Bayangkanlah, kita kata itu tidak berkait dengan amalan, tetapi pemahaman. Tak boleh. Rupanya lepas tu saya rujuk dalam beberapa hadis, memang jelas dalam hadis sebut bahawa tu tak di kitab sirah. Bila rujuk dalam hadis berkenaan dengan manaqib Sayyidina Abu Bakar, memang dia ada riwayat tu. Dia nak bunuh anak dia. Sebab anak dia pada waktu tu berperang menyebelahi orang kafir sebelum anak dia masuk Islam. Dan anak dia tu selepas dia masuk Islam, dia bersyukur. Dia kata 3 kali dia bertemu dengan ayah dia dalam peperangan Badar. Dan bila dia tengok ayah dia lari. Dia pergi ke tempat lain. Muncullah dia kata, nasib baiklah ayah dia tak bunuh dia. Kalau tidak, dia mati dalam keadaan tidak Islam. Jadi selepas dia Islam, dia bersyukur. Nasib baik dia. Sebabnya dalam tak kira anak, tak kira hubungan keluarga, dia tidak terpakai zaman perang. Tidak terpakai. Bahkan sahabat yang bunuh keluarga dia dalam peperangan dipuji oleh Allah dalam Quran atas dasar antara Islam dengan harbi itu, kafir harbi. Itu kesilapan boleh berlaku. Kesilapan ini dianggap besar jikalau dia melibatkan akidah, dia melibatkan amalan, fake dan sebagainya. Jadi kena berhati-hatilah, kena berhati-hati ya? Saya sebut ni bukan apa hadirat, sebab zaman sekarang ni zaman internet. Saya sendiri ni hampir setiap hari lah, kadang ada sahabat-sahabat tanya, betul ke Ustaz, kalau kita selawat hari Jumaat ni kan 80,000 kali. Nah, 80,000 kali kita akan dapat melebihi malam qadar. Kelebihan malam qadar itu, Lailatul Qadar. Saya kata bohong. Tak betul. Riwayat itu tak betul. Kalau tak tengok riwayat pun kita kata tak betul. Sebab apa? Ulama sudah buat usul, mana-mana amalan ringkas dibuat tiba-tiba boleh mengatasi kelebihan malam qadar, Lailatul Qadar, itu tanda riwayat itu palsu. Itu kaedah. Termasuk dalam usul yang kita kena pegang. Mana boleh? Kalau kita terima yang itu, tak ada kelebihan malam qadar itu. Tak ada kelebihan. Itu usul kita kena tahu. Kalau kita tidak rujuk sanad hadis pun secara dirayah, secara pengetahuan am, kita boleh tolak maklumat itu. Banyak aja kita akan jumpa kalau gitu dalam internet ni. Macam-macam lah ada dalam internet ni. Kena berhati-hati. Saya nak ambil kes yang kedua yang berlaku ni. Seorang ustazah, dia ni guru kafar. Guru kafar. Dia hantar mesej pada saya. Dia nak cari maklumat untuk belajar dia dalam bab sirah. Jadi dia temui dalam satu website yang mengatakan bahawa mana Sayyidina Abu Bakar ni dia senara kat situ kesalahan sahabat. Kesalahan sahabat. Dia senara dalam web itu, dia senarakan kesalahan sahabat. Sayyidina Abu Bakar ni kesalahan dia, Sayyidina Umar ni kesalahan dia. Sedangkan dia nak sebut pada pelajar tu manaqib sahabat, kelebihan sahabat. Dia pun jadi confused lah. Dia telefon saya kata gini, ustazah kena tahu, kalau ada maklumat sebegitu, ustazah kena, itulah orang panggil website Syiah. Maknanya website Syiah lah. Kita kena tahu. Kalau ahli sunnah ni tak akan sebut begitu. Sebab apa? Bagi kalau orang belajar hadis, ni termasuk dalam usul lah. Biasa dengar nama apa ni, Khatib Baghdadi.
seorang tokoh besar, ahli sirah, banyak kepakaran. Dia sebut, dia kata, saya telah buat kajian hadis-hadis yang menyebutkan sahabat melakukan kesalahan di zaman Nabi, kesalahan besar, dan tidak disebut sahabat bertaubat, tidak disebut sahabat bertaubat, tidak disebut sahabat diampunkan. Bila kita kaji dari sudut sanad, semuanya palsu. Saya telah buat kajian. Dan selepas tu ulama mengesahkan kajian dia tu. Ni dalam kitab Mawaqiful Ashab, Al-Faslul Khitab fi Mawaqifil Ashab. Itu dia sebut kenyataan itu. Jadi makna kalau kita tahu usul tu, kita boleh tolak riwayat tak benar. Ataupun sekurang-kurangnya maklumat itu kita kena tangguh dulu, semak dulu sanad dia. Kita kena ingat hadirat. Saya sendiri, hadirat yang ada, siapa sahaja kita, maklumat yang kita baca dalam kitab bukan 100% benar. Sebab itu bukan Quran. Sebab itulah kalau kita baca kitab, cuba baca muqaddimah penulis, dia akan kata, ni usaha saya, kalau saya tersilap cuba perbetulkan, dan saya akan berterima kasih dunia akhirat pada orang yang perbetulkan kesilapan saya. Biasa begitu. Saya tak pernah jumpa ada seorang penulis kata, saya dengan yakin saya sebut dalam kitab saya ni maklumat semuanya betul. Tak ada seorang pun penulis kitab yang kata begitu. Ada jumpa? Kalau ada di kalangan hadir jumpa, dia kata, ada ustaz, saya jumpa ada penulis kitab, dia sebut dalam prakata penulis itu, maklumat yang saya muatkan dalam kitab saya ni semuanya benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Katakanlah ada penulis kata begitu, itu penulis yang saya rasa bermasalah tu. Banyak putus harap tu saya rasa tu. Kalau seorang penulis kata begitu, tak ada. Hatta Imam Bukhari pun dia kata, ni setakat usaha saya, yang dikatakan kitab yang paling utama selepas Quran. Imam Bukhari pun sebut, ni usaha saya cuba untuk kumpulkan hadis saya sedaya mungkin. Kalau ada kesilapan, dia minta perbetulkan. Dan terbukti itu kitab yang paling sahih. Walaupun ada beberapa hadis ulama pertikaian dari segi tak sampai ke tahap sahih, tapi kukuk mana pun Imam Bukhari pun tidak kata dalam, walaupun nama kitab dia As-Sahihul Bukhari, tapi dia pun tidak kata sahih semuanya. Sebab kalau betul tidak boleh dikritik walaupun sebesar zarrah, Quran sahaja. Quran sahaja. Itu kita kena ingat. Itu prinsip umat Islam dalam penyebaran maklumat. Kalau hadirat langgar prinsip ini, akan menghadapi, kita akan berhadapan dengan Allah di hari akhirat. Allah akan soal. Kena berhati-hati, ya? Kena berhati-hati. Baik, hadis yang ke-765. An Ibn Abbas qala, al-majarratu babun min abwabis sama, wa amma qausu quzahin fa amanun min al-gharq ba'da qaumi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan dari, ni cerita tentang pelangi, bahaya juga ni. Saya pun pernah dengar, tak apa kita baca berkenaan dengan pelangi. Ada juga tentang pelangi sebut dalam hadis ni. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, cahaya putih yang melintang di langit merupakan salah satu pintu langit, dan pelangi adalah keamanan dari tenggelamnya setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam berlaku banjir besar kepada kaum Nabi Nuh. Maka pelangi ini dia menjadi bukti bahawa tidak akan berlaku lagi peristiwa banjir seperti peristiwa Nabi Nuh. Dalam hadis ini sebut. Baik, jadi hadis ini sebut dua perkara. Kalau kita tengok ada cahaya putih yang melintang di langit, maksudnya fajar sadiq lah, fajar yang menunjukkan masuk waktu subuh. Ataupun pelangi yang ada selepas hujan gerimis tu, dipancar oleh matahari, nampak macam pelangi. Nabi kata itu tanda, selagi ada tanda itu, maka tidak akan berlaku banjir sebesar banjir di zaman Nabi Nuh AS. Kena berhati-hatilah sebab hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Ulama hadis ni dhaif. Sebab perawi dalam hadis ni bernama Ali bin Zaid, dia ni adalah seorang perawi yang dianggap dhaif. Cumanya para ulama mengatakan pensyarah Bukhari lah, sebab kitab ni kitab Bukhari ni, tetapi Bukhari tidak iltizam sahih semuanya, sebab kitab ni tidak setinggi sahih Bukhari.
Cuma kitab ni disusun oleh Imam Bukhari. Jadi pensyarah-pensyarah hadis Bukhari menyebutkan bahawa hadis ni dikemukakan oleh Imam Bukhari untuk menyatakan, untuk peringatan bahawa hadis ni lemah. Mungkin di zaman Bukhari pun ramai juga pengkuliah-pengkuliah yang sebut hadis ni. Bila kalau tengok pelangi, itu tandanya kita selamat daripada bala sebesar bala Nabi Nuh. Sebab Imam Bukhari sebut hadis ni dhaif. Sebab Ali bin Zaid ni, dia ni memang sudah tersenar. Kalau kita rujuk dalam kitab Rijal, mudah yang tidak. Kalau kita belajar sedikit ada asas pun kita boleh rujuk. Sekarang ni dia ada digital. Kita nak tahu perawi dhaif tu, kita masuk dalam dia punya web dia, kita type. Dia sebut dalam kitab ni, perawi ni dhaif dia sebab apa. Dia ni perawi dhaif. Jadi kalau ada nama dia, sanad itu dhaif. Kadang-kadang sanad itu dhaif, hadis itu sahih, boleh diterima pakar berdasar pada riwayat lain. Tapi hal ni tak boleh. Mana tak benar lah. Pelangi itu satu fenomena sahaja. Satu fenomena. Baik. Hadis yang ke-766, an Abi Tufail sa'ala ibn al-Qawwa aliyan anil majarrah qala huwa sarajus sama' wa minha futihatis sama' bima'in munhamir. Diriwayatkan daripada Abi Tufail, pernah Ibnu Qawwa bertanya kepada Ali tentang cahaya putih yang melintang di langit. Ia jawab, ni cahaya putih ni maksud di sini, kalau dalam syarah hadis disebut cahaya putih dimaksudkan di sini tidak semestinya kita kata fajar shadiq itu. Fajar shadiq itu dia warna yang melintang secara garis melintang gitu, yang warna dia cerah. Setengah kata merah, tapi dia nak merah tu merah yang terlalu nipis lah, tidak merah tua tu. Itu dia panggil fajar shadiq. Sebab kalau fajar kadhib ni dia bentuk menegak gitu, dia naik ke atas. Sahabat saya pun pernah tengok dalam penerbangan, dia kata memang jelas nampak dia gelap, dia macam dia dah bentuk menegak gitu. Betul disebut, mana Nabi sebut tepat. Jadi di sini yang dikatakan majarrah ini adalah cahaya putih yang melintang di langit, tidak semestinya fajar shadiq lah. Ia menjawab, Sayyidina Ali jawab, itu adalah bintang kecil di langit, dan dari cahaya putih yang melintang itulah akan terbuka pintu langit dan mengeluarkan air. Ni berlaku bila nak berlaku kiamat. Bila nak berlaku kiamat, itulah tempat-tempat yang akan terbuka pintu langit. Sebab dalam riwayat hadis, langit ini ada pintu. Langit ni ada pintu. Cuma sekarang ni kita tak nampak lah. Langit ni sebenarnya jauh lagi daripada kita mengikut ulama. Yang kita nampak biru itu sebenarnya itu ozon baru tu. Ruangan angkasa, fadha, dia panggil fadha, dalam istilah dia panggil fadha. Mana ruang angkasa. Hakikat langit sebenar, tempat malaikat turun, tempat syaitan pergi nak curi rahsia itu kita tak nampak dengan mata zahir kita. Baik. An Ibn Abbas al-qaus amanun li ahli al-ard min al-gharaq. Hadis tadi sahih, hadis ni sahih ni. Walaupun sebut cahaya yang betul melintang juga di langit, tapi yang ni sahih. Tapi tidak ada sebut seperti tadi, dia menjadi punca keamanan sehingga selagi ada tanda itu tak akan berlaku banjir seperti banjir Nabi Nuh. Itu riwayat itu dhaif. Tapi riwayat ini bila ditanya kepada Sayyidina Ali tentang cahaya itu, Sayyidina kala itu adalah merupakan bintang kecil di langit, dan daripada bintang itulah akan terbuka langit, mana pintu. Dalam setengah riwayat lain sebut pintu, dan akan mengeluarkan air yang bercucuran itu. Disebut begitu. Ini sekarang ini kita tak nampak kau ni. Maknanya antara tanda-tanda akhir kiamat sebelum langit ni pecah. Sebab dalam riwayat sahih dalam Quran pun ada sebut, mana bila berlaku kiamat, langit yang kita nampak sekarang ni yang berada, yang menjadi bumbung kepada bumi ini, dia akan pecah dan dia akan jatuh sekeping, qita'an, sekeping-sekeping, seperti shilling kalau dia jatuh, tak begitulah gambarannya.
bila berlaku kiamat. Sebab tu sahabat Nabi bila Nabi sebut gitu, mereka berdoa supaya mereka tidak berada pada waktu berlaku itu. Takutnya para sahabat. Begitulah juga hadis yang ke-767 yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas juga, bahawa beliau menyebutkan bahawa pelangi adalah perlindungan bagi penduduk bumi dari tenggelam, dan cahaya putih yang melintang di langit adalah pintu langit di langit yang terbelah darinya. Ini riwayat sahih. Sebab tu setengah-setengah ulama kata riwayat tadi sebenarnya sanad dia tu dhaif. Jadi kalau kita nak terima hadis tu, dia kena gabung dengan hadis ni, kena tengok hadis ni. Sebab hadis ni makna dia lebih kurang. Makna lebih kurang. Jadi kalau kita nak sebut riwayat, cumanya cuma di sini tidak adalah yang bernama Ali bin Zaid itu. Ini riwayat lain. Dia begini, ni kalau dalam syarah, sebab kitab ni dia ada syarah dia, 5 jilid syarah dia, sangat menarik lah. Kalau kita baca tu memang sangat menarik. Dia begini, berdasar kepada riwayat ni, ulama kata yang kita tengok di langit ni kita panggil fenomena alam ini. Kalau salah satu tanda nak berlakunya kiamat, dia jadi kucak-kacir. Pergerakan bintang pun tidak melalui orbit dia. Pelangi pun kita kata tidak dalam bentuk biasa. Sesuatu yang menjadi tanda kepada kehidupan manusia, misalnya bila masuk waktu ni ada tanda, dia hilang. Pelangi ni kan biasa dia wujud ketika selepas hujan kan, bila ada pancaran matahari, adalah kerana berlaku proses apa yang kita kata bias itu. Semua itu dia akan tergendala. Mana isyarat tu, antara isyarat akhir juga tu akan berlaku kiamat. Itu maksudnya. Baik. Jadi ulama sebut, jadi kalaulah kita tengok, maknanya pelangi ada dengan cantik lah, seperti mana kebiasaan. Kemudian kita tengok cahaya yang melintang warna putih ataupun warna cerah yang putih itu, apa maksudnya? Apakah semata-mata bila kita guna hadis ni, kita tak apa lambat lagi nak kiamat tu? Sekadar itu saja ke? Tidak. Ni kalau kita belajar ni, dia sebut di sini, ni dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Hadis ni Nabi cerita dalam bentuk cerita, tetapi di sebalik cerita tu dia ada maklumat tersirat yang berbentuk insya'i, kehendak. Apa kehendak hadis? Nampak macam cerita ya, seolah-olah tak ada arahan, tak ada tuntutan daripada hadis. Tidak. Tuntutan hadis ni walaupun tanda-tanda untuk kiamat itu masih belum ada, masih selamat lagi, sebab pelangi pun masih ada, cahaya yang melintang pun masih ada. Yang dimaksudkan oleh Nabi dengan penyampaian Nabi hadis ini, supaya kita cepat-cepat beramal, cepat-cepat baiki diri, cepat-cepat bertaubat. Sebab apa? Sebab taubat ni akan tertutup apabila tanda akhir dia tu wujud. Apa tanda akhir kiamat? Matahari naik secara menyongsang. Kan dalam hadis pun, bila matahari naik secara menyongsang, tidak seperti biasa, jatuh, naik, muncul dan tenggelam matahari tidak melalui arah biasa. Itu tanda akhir. Bahkan Nabi sebut pada waktu itu, bila berlaku, maka pintu taubat Allah telah tutup. Jadi maknanya kalau kamu lihat pelangi dan lihat cahaya putih masih ada di langit yang melintang itu, maknanya peluang kamu masih terbuka. Itu insya'iyah daripada hadis. Itu kehendak Nabi. Bukan semata-mata bergembira lihat pelangi, itu tidak. Mana kalau kamu tak bertaubat, dia bertaubat ni begini hadirin. Saya sebut taubat ni sebab ulama bincang. Taubat ni kalau orang tanya kita lah, kalau orang tanya hadirat, apa makna taubat? Misalnya anak kita tanya, anak kita yang peringkat sekolah rendah, yang kecil, dia tanya taubat tu apa, kita nak jawab macam mana? Yang mana jawapan kita tu biar dia boleh faham. Ulama kata begini, ni mudah, memang betul, ni daripada orang dewasa sampai kanak-kanak pun boleh faham. Taubat ni dalam bahasa yang mudah, mana kita berusaha nak menghilangkan dosa. Itu mudah. Sebab dosa ni kalau kita tidak hilangkan dia dengan cara taubat, dia akan menjadi beban di hari akhirat. Itu adalah hadis. Dia panggil wizrun. La tazru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak boleh menanggung beban orang lain. Beban di situ maknanya dosa. Maknanya kalau kita tidak bertaubat di hari dunia ni terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, bila sampai hari akhirat, Nabi gambarkan ada dosa setengah manusia tu bagaikan bukit Uhud. Dan setengah riwayat macam gunung Tihamah.
Dan dalam beberapa ayat disebut wizrun ni beban. Sekarang ni di muka dunia ni, kita kata orang yang melakukan dosa-dosa besar, zina, menipu, minum arak, rasuah, kebas harta rakyat, kita kata dah, itu contoh lah tu, contoh ya. Dia tak terasa beban pun. Perrasuah besar, balik ke kampung masih dihormati, disanjung, tapi dia ni bapak perrasuah. Tu di dunia boleh berlaku. Di dunia boleh berlaku. Orang yang menipu disanjung, di dunia boleh berlaku. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan itu dia tidak terasa sebagai beban yang menyusahkan hidup dia. Bahkan setengah orang bila dia boleh menipu, SPRM pun tak boleh nak trace dia tu. Dia kata hebat. Dia rasa kagum. Hebat aku tipu ni, sampai SPRM pun tak boleh nak buat apa. Tiba-tiba bapak SPRM tu sendiri jadi bermasalah. Jadi hadirat di dunia biasa, tapi kena ingat di hari akhirat dia akan menjadi beban, sehingga semua orang tahu, semua orang lihat pada dia, jahat kamu. Dulu kita ingat kamu ni ketua, kamu ni baik, dulu kamu ni ulama, kamu ni ustaz, kamu ni orang yang dihormati, rupanya teruk kamu. Sebab itulah dia dalam hadis sebut hari akhirat ni, salah satu nama hari akhirat ni hadis-hadis dia panggil Yaumul Kashf, hari Allah mendedahkan keburukan seseorang. Kena ingat, hari akhirat ni salah satu namanya Yaumul Kashf, hari Allah mendedahkan keburukan seseorang, keaiban seseorang. Jadi kalau kita nak elak daripada kita malu besar di hari akhirat, tidak ada jalan lain. Kita hapuskan dosa kita dengan melalui taubat. Sebab tu saya terjemah taubat ni mana usaha untuk menghilangkan dosa. Itu makna taubat. Kalau tidak ada usaha itu, menyebabkan mati dalam keadaan menanggung dosa. Kalau saya nak cerita panjang lah bagaimana proses di mahkamah Allah tu, sehingga ada setengah orang itu Nabi kata bankrupt dia, muflis dia. Dah lah kita kata pahala banyak, dosa banyak, pahala mungkin banyak juga pahala. Tetapi bila dia tidak bertaubat, lebih-lebih lagi kalau dia pemimpin, banyak dia melakukan kerosakan terhadap negara. Misalnya kita kata dia curi duit rakyat. Rakyat ni bukan 10 orang. Rakyat Malaysia ni berapa? 30 juta lebih. Jadi pembalasan yang Allah laksanakan di mahkamah Allah hari akhirat, bila seseorang itu dia melakukan kezaliman kepada orang lain, cara penyelesaian adalah diambil pahala orang ini diberi kepada mangsa zalim. Banyak kan? Bila diberi pahala dia kepada yang dia zalimi sebab dia tidak bertaubat semasa hidupnya, akhir sekali pahala dia kosong. Kes tak selesai lagi. Maka diambil pula dosa mangsa itu diletak di atas dia. Pahala hilang, dosa berganda. Hadirat, kalau kita fikir perkara itu kan, cuba kita fikir kalau kita renung, macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak masuk syurga? Sedangkan dalam hadis Nabi sebut amal kita ni dalil rahmat. Amal kita ni yang kita laksanakan, baca Quran, solat dan sebagainya, merupakan dalil untuk dapat rahmat Allah. Dalil untuk dapat amalan kita ni hadirat, kalau nak kira lah, belum tentu lagi boleh menyelamatkan kita, sebab kita tidak tahu jumlah dia. Apatah lagi kalau kita baca hadis Nabi. Nabi kata inna amala ahadikum la yudkhiluhul jannah. Inna amala ahadikum la yudkhiluhul jannah. Amalan seseorang kamu ni tidak memasukkan dia dalam syurga, tapi yang memasukkan dia dalam syurga adalah rahmat Allah. Itulah ulama kita buat huraian, rupanya rahmat, amalan-amalan yang kita laksanakan ini adalah untuk mencapai rahmat Allah, untuk mencapai mardatillah. Sebab tu kena jaga hati-hati, kena jaga. Sekarang ni saya pun runsing juga, kita pun sedih lah. Kita ni sudah berakhir dah, kita ni sudah di isytihar endemik dah. Semalam pun saya kuliah ni nak sedih lah saya. Kita salah, dia bawa sajadah besar. Jadi antara dia dengan saya tu muak satu orang. Saya buat begini, dia tengok saya dah dua tiga kali saya buat tu, jadi berubah muka dia. Dia nak marah kita, suruh dia rapat kesah. Sebab apa? Sebab dia sajadah dia tu sajadah baru, lepas tu besar saya tu. Saya kata berat ni macam ni nak.
Hati-hati kena ingat rapat sah ni setengah-setengah ulama kata tak boleh. Ada kata tak sah salat. Tapi dalam mazhab Syafi'i sah. Cuma tak dapat pahala. Ada sah kata kualiti pahala sangat sedikit, kesan daripada sah. Memang betul. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kata sawu sufufakum. Sawu tu makna perbetulkan. Termasuklah rapat ke sah. Dalam kalimah itu, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamati salah. Dalam setengah riwayat min tamamis salah. Perbetul ke saf. Dan termasuklah perbetul ke saf tu dalam huraian ulama termasuk rapat ke saf. Kerana perbetul ke saf dan rapat ke saf min iqamati salah, termasuk dalam iqamatus salah. Dalam setengah riwayat termasuk dalam penyempurnaan salat. Ulama bincang tu. Dalam mazhab Syafi'i kata tak dapat pahala orang salat, sah tak betul. Sebab begini, kalau kita tengok Nabi ni serius. Saya ingat imam kena buat juga begitu. Nabi ni peringkat awal dia pergi Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Umar dia buat lagi. Sayyidina Umar dia akan cek sah pertama, sah kedua, kadang-kadang sah tiga dia cek lagi betul sah. Kena sama ke tumit. Ibu kaki tak apa, tak sama, sebab kaki tak sama panjang. Tapi tumit rapat ke sah. Rapat tu maknanya saya ambil pendapat yang kuat lah. Rapat kesah ni maknanya pertama sekali kita kena buka kedudukan kaki kita biar sama luas dengan bahu. Mana kalau tidak tersentuh pun tak apa, biar rapat. Sehingga bila rapat tu kedudukan kaki kita begitu, orang sebelah ni begitu, mana ruang ni kambing boleh lalu, ghanam tu boleh lalu. Sebab kita nak rapat kepala bahu tu tak kira rapat kepala bahu. Sebab kaki kita kena buka biar seluas kepala bahu. Jadi dia akan ada ruang lah di antara dua orang itu. Di situ kambing yang kecil boleh lalu. Itu maknanya. Ni bukan kambing, bapak gajah boleh lalu. Itu hati-hati lah, masalah besar tu. Jadi saya tengok selepas berlalu 2 tahun dia punya pandemik ni jadi umat Islam ni jadi macam hilang punca. Itu bahaya tu. Sebab ibadat solat ni ibadat utama. Jadi rukun selepas syahadah itu. Kalau saya sebut begini orang marah tu. Tak payah bawa sejadah lah. Tapi kata tak boleh ustaz, tu masih dalam SOP lagi tu. Dah lah kalau bawa dia jadi isu tadi lah. Dia tak mau pijak sejadah orang. Dia pun nampak tak suka orang pijak sejadah dia. Sudah. Jadi masalah lah. Lepas tu kita ni hadrat bagi ke masjid solat jemaah, kita nak paling maksimal pahala. Tiba-tiba perkara yang sangat penting itu kita abaikan. Bahaya tu. Dahlah semaya tak khusyuk. Banyak perkara lagi tu. Sudut lain, sudut itu pun, sudut yang zahir pertama, apakah sudut batin kita? Bahkan ulama menyenaraikan betul sah termasuk dalam tawaduk. Dia salat ni ada dua. Ada tawaduk dia panggil. Salat ni ada dua. Dia panggil khusyuk, ada khusyuk dan khudu'. Silap. Khusyuk dan khudu'. Khusyuk ni hati. Itu kita dengan Allah lah. Khudu' ni kedudukan fizikal kita tu mesti tepat. Salah satunya sah tu lah. Dia kena perbetulkan lah. Sebab tu kena bagi peringatan lah. Ni banyak berlaku. Ini semalam saya buat 2-3 kali. Kita pun tengok dia pun nampak lain macam muka dia tu. Kita pun tak berani. Sebab nampak dia pun besar. Jadi hadirat kena berhati-hati. Saya ni bimbang kukuk kita tak dapat berkat. Keberkatan itu penting. Sayyidina Umar dia tak akan akad takbir selagi sah tak betul. Tu dalam sirah yang kita baca. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.